Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Sabah, yang mana Kedah berjaya dikalahkan oleh pasukan Sabah dengan kemenangan 1-0 hasil jaringan dari Neto. Pada perlawanan ni, walaupun Kedah kalah, Kedah still lagi boleh bawa pulang Piala SMJ disebabkan kelebihan jaringan dalam Liga. Boleh dikatakan Kedah berjaya mendapatkan piala pertama pada season kali ini, walaupun piala tersebut tidaklah memberi apa-apa impak kepada performan ataupun kepada pencapaian sebenar pasukan Kedah dalam saingan yang official. Sebab apa? Sebab ini adalah pre-season punya cup sahaja. So tak ada lah cup yang besar ataupun tak ada cup yang bermakna sangat. Tetapi setidaknya boleh menaikkan semangat pasukan Kedah untuk bertanding dalam saingan Liga Super, saingan Piala FA, Piala Malaysia dan juga AFC Cup. Begitu juga dengan pasukan Sabah selaku naib juara, mereka juga boleh menjadikan pentas ini sebagai semangat untuk menaikkan para pemain mereka ataupun mutu permainan mereka untuk diperbaiki lagi sebelum saingan Liga Super bermula, Piala Malaysia dan juga Piala FA. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah dahulu. Apakah kelebihan ataupun apakah perkara yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah pada perlawanan semalam? Untuk perlawanan semalam, Kedah pada first half mereka menggunakan formation boleh dikatakan dengan seorang single pivot, iaitu Deci Marcel, yang mana dengan formation seorang single pivot ataupun boleh dikatakan seorang DM ini, Deci Marcel akan bertindak sebagai back 3 ketika pasukan Kedah menyerang bersama dengan Rodney Kelvin dan juga Jang Suk Wan. Jadi Kedah tak memerlukan lagi seorang center back yang ketiga untuk membentuk back 3 sekiranya mereka bermain dengan single pivot. Itu adalah perkara yang sangat bagus. Maka pemain-pemain fullback ataupun wingback pasukan Kedah seperti Arif Farhan yang bermain di kanan dan juga Ahmed Azhar yang bermain di kiri, mereka boleh lebih ofensif untuk bergerak di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, di bahagian sayap untuk membantu mereka punya winger seperti Al-Hafiz dan juga Ahmed Azhar untuk bergerak. Jadi Kedah dekat situ boleh guna Deci Marcel sahaja untuk membentuk back 3 tanpa memerlukan seorang lagi pure center back di bahagian pertahanan apabila bermain dengan single pivot. Tetapi benda tu sedikit sebanyak akan mengurangkan bantuan player di bahagian tengah lah. Sebab apa? Sebab Deci Marcel akan turun ke bawah untuk membentuk back 3 bersama dengan Jang dan juga Rodney. Jadi kehilanganlah seorang force ataupun seorang powerman di bahagian tengah untuk membantu Deniz Busning, Syafiq Ahmad di bahagian tengah bagi menggerakkan serangan. Tetapi benda tu tak menjadi masalah pun. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Deci akan naik juga sedikit untuk membantu Syafiq Ahmad dan juga Deniz Busning di Kedah, dan Kedah akan membentuk back 2 iaitu Rodney dan juga Jang sahaja yang akan berada di bahagian center back ketika Kedah menyerang. Itu adalah perkara yang boleh saya pujilah untuk pasukan Kedah. Sebab apa? Sebab mereka boleh main dengan ofensif disebabkan Deci Marcel boleh bentuk back 3 dan Kedah tak memerlukan seorang lagi pure center back untuk beraksi dengan formation back 3. Bahkan boleh membenarkan fullback ataupun wingback pasukan Kedah, Arif dan juga Azmir, untuk bertindak lebih ofensif di bahagian wide area untuk membantu bahagian sayap. Jadi secara overallnya itu sahaja yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah dari segi taktikal dan dari segi taktikal single pivot. Tetapi bagi saya untuk bermain dengan single pivot dalam saingan Liga Super, dia agak berisiko dan dia agak akan bersusah payah ataupun akan susah lah kalau bertemu dengan pasukan-pasukan yang bermain dengan winger yang laju ataupun yang style penetrate di bahagian sayap. Benda tu akan menjadi kesusahan kepada pasukan Kedah. Sebab apa? Sebab fullback ataupun wingback pasukan Kedah perlu cepat untuk regroup dan membentuk back 5 balik di belakang. Sekiranya lambat untuk regroup, maka kalau player sayap pasukan tu laju, maka senang mereka nak eksploitasi bahagian fullback pasukan Kedah tersebut di bahagian pertahanan. Itu sahaja untuk yang boleh saya puji. Kita masuk kepada kelemahan pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Okey, untuk kelemahan pasukan Kedah, Kedah bermain dengan sangat baik dari segi short passing. Mereka bermain dengan buka gameplay, buka kanan kiri, transition mereka dari bertahan ke menyerang agak baik.
transition dari menyerang ke bertahan juga agak baik. Dari segi short game passing mereka agak baik. Dari segi long game mereka agak baik. Open gameplay mereka agak baik. Cumanya ada satu kelemahan yang paling ketara di bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Iaitu apa dia? Iaitu link up play antara Rodney Ngoh dan juga bahagian tengah dan juga bahagian sayap. Yang mana pemain-pemain Kedah masih lagi tercari-cari bagaimana mereka untuk menyesuaikan corak permainan mereka dengan Rodney Ngoh, ataupun mencari bagaimana mereka nak boleh link up ataupun nak boleh connect dengan Rodney Ngoh dengan sangat baik. Sebab apa? Sebab apabila Kedah attack menggunakan sayap, mereka akan melakukan cutback ke dalam kotak penalti ataupun crossing. Tetapi cutback dan crossing yang dilakukan adalah sangat-sangat merugikan. Apabila peluang yang terbaik, kadang-kadang numbers of player, pemain Kedah yang berada dalam kotak penalti tidak berada dalam kedudukan ataupun position yang sesuai untuk menerima umpanan daripada pemain sayap. Bahkan ketika Kedah cuba attack melalui bahagian tengah, link up play di bahagian tengah antara Rodney Ngoh dan juga Syafiq Ahmad serta Dennis Bushening, kadang-kadang hantaran kepada Rodney Ngoh tu agak cepat, kadang-kadang agak lambat, kadang-kadang senang untuk Rodney Ngoh kehilangan bola. Jadi boleh saya katakan Kedah masih lagi perlu mencari teknik ataupun mencari ramuan yang terbaik untuk memastikan yang mereka boleh link up bahagian tengah, bahagian sayap dan juga bahagian serangan dengan baik, untuk memastikan attacking force mereka ada satu gerakan yang boleh menyebabkan gol, ataupun peluang yang ada memang depan mata boleh disudahkan daripada crossing ataupun cutback ke dalam kotak penalti, tetapi tak ada siapa yang sambut. Jadi pemain Kedah perlu lebih awareness, lebih aware ataupun lebih memberi perhatian kepada kedudukan bola sebelum bola dihantar ke dalam kotak penalti, untuk memastikan yang Kedah takkan mensia-siakan peluang yang ada dan tak mensia-siakan gerakan yang dah lawa untuk menjaringkan gol. Benda tu sangat-sangat penting lah. Bahkan Kedah juga perlu memastikan mereka sentiasa keluar daripada marking yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan lawan untuk mencari ruang supaya through passing ataupun cutback yang dilakukan tidak mudah dibaca. Jadi benda tu sangat penting lah. Jadi boleh saya katakan attacking force Kedah kalau bertemu dengan pasukan yang bermain dengan low block ataupun defensive line yang agak rendah, maka Kedah akan menghadapi sedikit kesukaran untuk menjaringkan gol. Contohnya macam perlawanan semalam menentang Sabah. Mereka bermain dengan low block dan juga boleh dikatakan tight marking serta close space yang sangat bagus, compact, maka Kedah susah nak penetrate bahagian pertahanan pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Itu yang saya boleh komen tentang pasukan Kedah. Secara overallnya, Kedah bermain dengan bagus, cuma mereka still lagi lack of creativity bagaimana mereka nak penetrate bahagian pertahanan pasukan yang bermain dengan low block dan sekiranya di tight marking. Dan Kedah juga perlu perbaiki dari segi numbers of player dalam kotak penalti serta positioning yang perlu mereka adakan dalam kotak penalti itu berada dalam kedudukan yang betul. Itu sahaja yang boleh saya komen pasukan Kedah. Okey, untuk pasukan Sabah, apa yang boleh saya puji pada perlawanan ni? Nampaknya Sabah pada perlawanan ni bermain dengan agak bagus berbanding game-game yang sebelum ini. Nampaknya corak permainan Sabah agak berubah berbanding game-game sebelum ini dengan kedatangan Taiki yang boleh bermain di mana-mana posisi pada perlawanan semalam. Yang boleh saya puji tentang import baru Sabah adalah tentang Taiki, yang mana corak permainan beliau telah memberikan satu dimensi baru kepada pasukan Sabah pada perlawanan semalam, yang mana beliau bermain sebagai, boleh dikatakan all-rounder jugalah. Kadang-kadang beliau main kat kiri, kanan, tengah dan sebagainya. Jadi memang patut beliau dipujilah sebab dia telah membawa satu perubahan dimensi kepada struktur bola sepak pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua yang boleh saya puji tentang defense department pasukan Sabah yang diketuai oleh Jackson, Nazirul Naim serta Dominic Tan, yang mana mereka bermain semalam, mereka bermain dengan sangat-sangat compact, mereka bermain dengan sangat padu. Boleh saya katakan dari segi communication mereka bagus. Jackson berjaya untuk membaca game dengan bagus, dan apa yang paling penting, mereka juga cepat untuk win back pasukan Sabah, iaitu Rizal dan juga Tommy Mawat serta Taiki, untuk melakukan ataupun untuk regroup membentuk back 5 di belakang ketika pasukan Kedah menyerang. Jadi apabila back 5 dah membentuk di belakang, mereka juga bermain dengan compact dan juga menutup segala ruang daripada memberi ruang ataupun memberi space kepada pasukan Kedah untuk melakukan penetration. Bahkan mereka juga pandai untuk memaintainkan defensive line mereka, yang boleh dikatakan defensive line mereka agak rendah, untuk memastikan yang Kedah tak boleh masuk kotak penalti dan Kedah tak boleh nak melakukan cutback.
Jadi bilangan player pasukan Sabah di bahagian pertahanan agak banyak dan mudahlah untuk mereka patahkan. Dan di bahagian tengah pula, antara Stuart Wilking memang dia pun agak padulah bagaimana dia membaca game dan bagaimana mereka pressure pasukan Kedah ketika Dennis Bushening dan juga Syafiq Ahmad dapat bola, sehingga mereka terpaksa untuk buka game lebih kepada wide area balik. Jadi benda tersebut mereka telah paksa pasukan Kedah untuk bermain daripada tengah ke kanan kiri, daripada kanan kiri ke tengah balik, dan benda tersebut menyebabkan Kedah tak boleh nak penetrate bahagian pertahanan pasukan Sabah. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah lah pada perlawanan semalam. Bahkan dari segi overlapping daripada Rizal, Tommy Mawak Badar di bahagian kanan dan kiri, Taiki di kiri dan di kanan, boleh dikatakan amat-amat menjadi. Itu yang saya boleh puji. Yang ketiga yang boleh saya puji tentang Amri Yahya, yang mana pada perlawanan semalam Amri Yahya adalah punca kepada gol kemenangan Sabah, yang mana beliau melakukan pressing ke arah Jang Suk Wan, yang mana Kedah cuba nak build up daripada bawah dan Jang melakukan kesilapan mudah dan Amri berjaya merampas bola tersebut dan berjaya passing kepada Neto. Neto menjaringkan gol kemenangan untuk pasukan Sabah. Jadi boleh dikatakan usia yang agak boleh dikatakan umur 41 tetapi boleh main macam player umur baru 20 lebih. Jadi benda ni sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada player-player lain untuk menunjukkan kerja keras bagi memastikan yang Sabah boleh bina balik pasukan mereka daripada bawah. Okey, itu untuk pasukan Sabah. Kelemahan pasukan Sabah. Kelemahan pasukan Sabah saya boleh katakan di attacking force di bahagian serangan. Yang mana bahagian serangan pasukan Sabah semalam boleh dikatakan antara Neto, Amri Yahya masih lagi tidak mempunyai kesefahaman yang baik. Bahkan boleh saya katakan kemungkinan selepas ini sekiranya Sadir diturunkan, mereka still lagi akan membentuk two striker, dua striker dengan formation 3-5-2. Mereka masih lagi memerlukan seorang player attacking midfielder yang kreatif untuk memastikan boleh supply bola ke hadapan dan boleh connect antara bahagian tengah dan juga bahagian sayap. Sekiranya mereka ada connection yang baik di bahagian tengah dan sayap, maka saya rasa Sabah akan jadi pasukan yang berbahaya lah. Sebab apa? Sebab Stuart Wilking dia tak ada lah terlalu ofensif untuk ke hadapan. Dia lebih kepada box to box player nombor 8. Jadi mereka perlukan seorang player nombor 10 yang boleh bantu connect antara bahagian midfield dan juga striker, serta boleh connect untuk bahagian mereka punya winger untuk memastikan yang attacking force mereka lebih berbahaya. Jadi secara kesimpulan pada perlawanan semalam, Sabah dan juga Kedah bermain dengan sangat baik. Sabah improve a lot. Kedah pertama kali kalah, kena improve juga lagi sebelum Liga Super start dalam masa tak sampai 2 minggu, lebih kurang 2 minggu lagi kan, lagi 2 minggu, maka boleh diperbaiki lagi dalam masa 2 minggu ni. Okey, itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.